Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Dengan izinnya pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun untuk sama-sama kita menyambung pengajian kitab fiqh Haji, iaitu jilid keempat, siri terjemahan yang diterjemahkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi tuan-tuan, jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung bab berkaitan dengan aib yang berkaitan dengan fasah perkahwinan. Ya, ini kalau kita nak ceritakan tentang fasah ni, dia lebih luas sebenarnya. Dia ada kuasa hak hakim ataupun pemerintah ataupun yang diwakilkan oleh pemerintah. Tapi hari ini kita nak cerita tentang apa yang dinamakan sebagai fasah perkahwinan itu sendiri, ya, melalui aib. Ya, dia ada sebab, macam kalau contoh-contoh, kalau macam ialah ada beberapa perkara enactment yang telah dikubal oleh Jabatan Kehakiman Negara, ya, termasuklah negeri-negeri mana tuan-tuan apa-apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dijatuhkan hukum. Contoh kan, tak bagi nafkah berapa lama ataupun menghilangkan diri. Termasuk jugalah ada kes yang suami dalam penjara. Maka disebutkan dalam hal ini itu dibolehkan hakim menjatuhkan fasakh, atau iaitu membatalkan perkahwinan itu sendiri. Itu tuan-tuan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah kita akan bincang dengan lebih mendalam dan kita akan bincangkan lebih terperinci insya-Allah. Jadi kalau ada masa terluang dan seumpamanya. Baik, kita masuk fasah perkahwinan kerana aib. Maksud fasah ni apa? Fasah ni membubarkan perkahwinan. Dia membubarkan perkahwinan, iaitu fasah ni dalam erti kata memfasahkan perkahwinan walaupun dari segi sudutnya itu suami tak redha. Suami tak redha, maksudnya suami tak nak berpisah, tapi hakim jatuhkan supaya pernikahan itu dibatalkan. Ya, ataupun isteri tak redha, tak suka, sama jugalah macam talak. Maka hakim melihat dari segi sudut maslahat ataupun dari segi sudut hak suami isteri itu sendiri. Maka apabila dilihat contohnya aib ataupun ada kepincangan ataupun kekurangan yang memberi hak kepada suami itu, maka di situ kita akan nampak dan kita akan lihat syariat membenarkan untuk fasakh walaupun pasangan itu tak redha. Contohnya suami minta fasakh pasal isterinya ada masalah seksual, ya, yang tidak boleh diubati. Maka difasahkan walaupun isteri tak redha. Ataupun yang sebaliknya, isteri meminta fasah daripada hakim sebab apa? Suami dia tak ada kemampuan seksual, hati pucuk dan seumpamanya. Maka hakim boleh fasahkan dan boleh membatalkan perkahwinan. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau talak ni dia kuasa suami lah. Suami yang jatuhkan talak. Ya. Tak ada kuasa pada hakim. Hakim tak jatuhkan talak. Hakim dekat Malaysia ni dalam konteks dia mengesahkan talak itu jatuh ataupun tidak. Contoh
Ada orang dia ceraikan isteri melalui SMS ataupun WhatsApp. So dalam mazhab Syafi'i, kalau talak melalui tulisan ataupun daripada mesej, maka ia dikira sebagai kinayah. Dia bukan kita lafaz sarih. So bila lafaz kinayah ni tuan-tuan, maka hakim akan siasat dulu. Dia akan panggil si suami pergi ke mahkamah. So akan tanya, kamu tulis WhatsApp ni, betul saya tulis, apakah niat kamu menulis aku ceraikan engkau? Contoh pada isteri kan, dia kata saya gurau-gurau saja, saya bukan niat, saya bukan untuk cerai, kata cerai badan je, cerai susu ke apa kan, maka tak jatuh talak walaupun disebut perkataan cerai. Sebab apa? Penulisan dengan mulut tak sama, dia ada perbezaan dari segi sudut jatuh ataupun tidak. Maka kalau hakim kata ya suami mengaku bukan niatnya untuk menceraikan, maka tak jatuh talak lah. Nampak? Ya, begitu juga kalau penceraian melalui sarih, so dibawa ke mahkamah. Saya bawa mahkamah, dia kata lafaz apa yang kamu gunakan? Saya gunakan aku ceraikan engkau. Lafaz tu bila dia cakap macam tu, maka jatuh talak. Sebab apa? Walaupun tanpa niat, dikirakan sebagai lafaz sarih, sudah dikira menjatuhkan talak itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kalau kita lihat itu beberapa perkara yang kita bincangkanlah, perkara tentang peranan hakim dalam menentukan fasakh, dan begitu juga talak. Hakim tidak ada kuasa penuh untuk menjatuhkan talak. Talak ni hanya jatuh kepada pihak suami, tapi ada beberapa kes yang hakim boleh menjatuhkan talak secara takyid. Ya. Baik, kita nak tengok fasakh. Kita dah terangkan dah, fasakh ni kuasa hakim semata-mata, bukan suami. So dia boleh difasahkan. So antara perbezaan fasakh itu lagi, kalau kita tengok dia membezakan antara talak dengan fasakh, iaitu lepas talak ada rujuk. Ada rujuk, boleh rujuk lah dalam tempoh iddah. Manakala kalau berlakunya fasakh selepas persetubuhan, isteri itu dalam keadaan iddah, tidak ada rujuk, dia kena akad nikah baru. Nampak tak? So, kalau si suami nak nikah dalam tempoh iddah tu boleh, tapi nikah lah, dia bukan rujuk. Dia kena ada nikah, kena ada rukun-rukun nikah dan seumpamanya. Kena mahar yang baru. Kata kalau isteri letak mahar 5,000, kena bayar lah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita nak buka. Baik, sebelum tu kita nak terangkan sedikit sebelum kita masuk lebih dalam, ya, sebab dalam ni saya rasa dia tak masuk bab fasakh rasanya. Talak, lepas ditalak, lepas talak apa lagi? Talak panjang. Lepas talak zihar, iddah, nafkah. Lepas itu penyusuan, hukum penyusuan dan berkaitan dengannya. Jadi tuan-tuan, itu bab fasakh ni, sebab dia tak ada sebut secara detail dalam kitab fiqh manhaji, maka saya ada kumpulkanlah beberapa dalam kitab yang disebutkan di antara apa beza antara talak dengan fasakh itu sendiri. Kalau best dapat catat, baguslah. Ya. Pertama, talak itu tak berlaku kecuali dengan pilihan suami, dengan lafaz suami dan pilihan suami. Manakala fasakh itu, maka dia berlaku bukan melalui suami dan bukan dengan lafaz suami, tetapi dan tidak juga disyaratkan redha suami atau tidak, tapi dia berlaku di atas hakim. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kedua, talak ini sebabnya banyak. Macam sebab sebab ataupun disebabkan ya nusyuz dan seumpamanya, macam-macam lah suami nak talakkan. Dan boleh berlaku tanpa sebab, suami memang sengaja nak talakkan isteri, betul tak? Tanpa sebab boleh, hukumnya dibolehkan. Tapi fasakh dia tak boleh, tapi dia mesti ada sebab-sebab tertentu. Nampak tak? Ya. Kalau talak ni, kalau lelaki tu nak ceraikan isteri dia tanpa sebab sekalipun, hukumnya boleh, hukumnya tidak menjadi masalah. Lupa nak pakai mikrofon pula. Ya. Hukumnya tidak menjadi masalah, dibolehkan. Ya, tetapi dari segi sudut fasakh ni dia mesti bersebab. Sebab-sebab nanti kita akan sebut ni tuan-tuan. Baik.
Okey, macam-macam sebab yang kita akan sebutkan nanti apa yang dinyatakan. Baik, yang ketiga perbezaan antara talak dengan fasakh ini, iaitu fasakh dia tak ada raja'ah, dia tak ada rujuk, tapi talak dia ada rujuk, kecuali kalau talak bayin, bain sughra, bainunah sughra ataupun bainunah kubra. Ya, talak bain saghir ataupun talak bain kabir. Jadi itu tidak ada rujuk lah. Kalau macam contoh dah talak, lepas tu dah habis iddah, tak ada rujuk. Sama juga kalau talak 3, ya, walaupun isteri masih dalam iddah, tak ada rujuk. Tapi kalau yang masih lagi dalam ada iddah, ada rujuk, ada musim rujuk, talak 1, talak 2, maka tidak menjadi masalah, dia masih lagi ada hukum untuk merujuk. Ya, tapi kalau fasah, bila once hakim dah fasahkan, dia tak ada rujuk lagi, tuan-tuan. Okey, baik. Manakala kalau fasah itu tidak dikira talak, ya, tidak dikira talak, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia kata setiap fasah itu di antara dua isteri. Dia kata wa kullu faskhin kana baina zawjaini fala yaqa'u bihi talaqun la wahidatun wala ba'daha. Ya, maksudnya kalau hakim dah fasahkan, katalah dah nikah, ada aib, so difasahkan, so jadi apa? Jadi jatuh talak ke? Tak jatuh talak. Ya, lepas tu kalau dah fasah, dia nikah balik, tinggal 2 talak ke? Tak ada, tinggal ada 3 lagi. Macam tu, itu disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, yang kelima pula, manakala talak itu adalah hak suami, ya, dan dia tidak disyaratkan dengan hukuman qadhi ataupun hakim. Manakala fasah itu tidak lain melalui hukum qadhi ataupun hakim itu sendiri. Ya, manakala yang keenam, fasah sebelum dukhul ataupun sebelum persetubuhan, dia tidak mewajibkan perempuan itu mendapat sedikit pun daripada mahar. Nampak tak? Manakala talak sebelum dukhul, maka dia wajib mendapat separuh mahar. Ini kita dah bincangkan sebelum ni, ya. Ya, baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah antara perbezaan yang nyata antara apa ni yang disebutkan sebagai talak itu, antara beza talak dengan dengan fasah itu sendiri. Baik, kita nak masuk bab fasah perkahwinan kerana aib. Baik, aib yang dibolehkan fasah perkahwinan terbahagi pada 2. Apakah dia? Aib yang menghalang persetubuhan, seperti zakar terputus, al-jabbu adalah istilah, mati pucuk, al-unnatu dalam bahasa Arabnya, ya, faraj yang tersumbat oleh tulang, al-qarnu atau daging. Ya, macam kahwin, bila kahwin tengok, bila nak bersetubuh tengok suami tak ada kemaluan, putus, so dia boleh jumpa mahkamah, hakim minta fasah, boleh fasahkan dia. Ya, ataupun mati pucuk, maksudnya kalau lelaki tu dia punya kemaluannya tak mampu untuk menegang dengan normal dan seumpama, dia tak boleh nak menusuk, menghalang untuk berlakunya Allahumma salli ala Muhammad, persetubuhan. Itu bahagian lelaki. Kalau perempuan, dia punya kemaluan tersumbat, ada tulang, ada wanita tu dia memang ada tulang, tak boleh. Maksudnya dia ada lubang kencing saja, tapi kalau lubang untuk bersetubuh tu memang tak ada, dia dihalang oleh tulang ataupun dengan daging, kecuali dibuat dengan pembedahan, barulah dapat diselesaikan masalah tu. Ya, baik, ini aib yang menghalang persetubuhan. Dan kedua, aib yang tidak menghalang persetubuhan, yang merupakan penyakit menjijikkan atau berbahaya yang tidak mungkin diterima kecuali sanggup menghadapinya. Mudarat seperti kusta, sopak dan gila. Ya. Tapi kalau suami kena COVID-19, boleh minta fasah tak? Ya. Nanti kita bincangkan, tuan-tuan. Ya, berbahaya, apa saja penyakit berbahaya dan apa saja penyakit yang menjijikkan. Ya, boleh. Ya, pasangan tu boleh minta fasah. Minta fasah sama ada pihak suami ataupun pihak isteri. Maka tidak jatuh talak, tapi difasahkan. Ya, maka bila difasahkan, tapi kalau biasanya fasah ni berlaku daripada pihak isteri lah. Kalau suami dia talakkan je, dia tak suka kan kalau ada aib. Baik, jenis aib suami. Aib suami terbahagi, aib suami isteri. Aib suami isteri terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, aib yang dihadapi oleh suami atau isteri seperti
kusta, sopak dan gila. Ya, seperti sopak dan gila. Seorang yang mendapati pasangannya gila, kusta atau sopak, boleh memfasahkan perkahwinannya sama ada dia juga menghidapi ataupun tidak. Maksudnya dia ada sopak, kemudian si isteri pun ada sopak. Jadi dia minta, dia pun sama juga, dia minta. Isteri tak nak minta, isteri tak kisah, boleh terima je dia sopak. Tapi dia yang sopak tak sedari itu, dia nampak isteri tak sopak, maka dia nak minta cerai pun boleh juga, tak ada masalah. Hal ini adalah kerana seorang yang biasanya benci akan melihat penyakit orang lain berbanding dirinya sendiri. Yalah, biasalah, kahwin ni kena ada cinta, tapi kalau dah benci, dah tak suka, dah tak selera tengok disebabkan penyakit, maka boleh dijatuhkan fasakh itu sendiri dalam perkahwinan. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat Al-Baihaqi, yang mana di mana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwini seorang wanita keturunan Ghifar. Yang pernah berlaku, Nabi pernah memfasahkan nikahnya. Apabila dia dibawa masuk menemui Nabi, baginda terlihat sopak di rusuknya. Lalu baginda bersabda, pakailah baju dan baliklah kepada keluargamu. Nabi sendiri yang memfasahkan. Kenapa Nabi memfasahkan? Sebab Nabi hakim. Pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, Nabi lah sebagai hakim yang menentukan fasah. Maka Nabi pernah berkahwin dengan seorang Bani Ghifar. Maka Nabi SAW, maksudnya bila dah nikah tu, mungkin nak malam pertama Nabi nampak ada sopak dekat rusuk je. Mungkin je lah Nabi nak tunjukkan tentang hikmah, ataupun nak tunjuk cara berlakunya memfasahkan pernikahan itu. Maka Nabi kata balik, pakai baju balik. Nabi hantar balik, Nabi disuruh balik jumpa mak bapak dia, Nabi pulangkan dengan cara baik. Maksudnya nikah difasahkan sebab ada aib. So begitu juga kalau berlaku kepada suami, macam tu juga, boleh dibawa kepada mahkamah. Ya, Nabi kata baginda juga bersabda kepada keluarga perempuan itu, kamu telah menyembunyikan aib dia. Nabi kata tak patutlah macam tu. Ya, kalau nak kahwinkan anak kamu dengan aku, patut sebutkan aib. Jangan di apa. Maksudnya kalau ada aib tertentu, kena sebut betul-betul. Saya ni ada sakit, ada apa. Ya, macam saya alhamdulillah baru-baru ni bulan 10 berjaya menemukan 2 jiwa, dapat arrangekan, dapat disatukan hati. Alhamdulillah saya jadi orang tengah. Ya, jadi pengantin lelaki, dan ditanyalah, pengantin perempuan ni ada sakit, ada apa-apa sakit kronik ke? Dia tanya tu, penting. Saya kata ini penting ni, tanya. Dan bila ditanya tentang macam tu, pihak keluarga perempuan tak boleh kecil-kecil hati. So bila saya tanya belah perempuan, dia kata perempuan ni ada sakit apa-apa ke? Takkanlah anak saya dah sakit macam tu sekali. Saya kata dengan bapak dia, encik, masalahnya bukan pasal sakit tak sakit, ya, bukan masalah aib tak aib, ini hak dia nak tanya. Tapi kalau encik nak tanya si laki tu ada penyakit ke tidak, silakan, tak ada masalah. Bukan penghinaan. Tak naklah nanti bila dah kahwin, nanti tengok sakit, Allah menyesal pula, ya, cerai pula, ya, minta fasah. Jadi itu hak dia nak tahu. So bila dia tanya, okey, setakat ni ustaz, anak saya tak ada apa-apa sakit. Dan saya pun kata, belah laki pun kata setakat ni dia tak ada apa-apa sakit lah, sihat walafiat. Tapi in future tak tahu, siapa yang tahu kan. Tak ada siapa yang dapat membaca apa yang berlaku pada masa akan datang. Ya, jadi bila tanya bab kesakitan ni, patut kita bagi tahulah. Kalau ada orang pinang anak kita, ataupun kita nak pinang anak orang, cakap anak lelaki saya ni, dia ni ada masalah sakit, dia ni sakit ni, dia tak boleh diri lama, cakap benda macam tu. Ya, anak saya ni, dia ni ada penyakit-penyakit tertentu lah, yang mana mesti dimaklumkan kepada pihak tertentu supaya apa, dipaham, supaya apa, perkahwinan tu dapat dihindarkan, aib itu dapat. Kalau dia dapat terima aib itu, tak ada masalah lah, hukumnya no problem, benda tu tidak menjadi masalah, benda itu boleh disokong dan terus diberlakukan perkahwinan. Maka Nabi pernah berkahwin daripada ini, tuan-tuan. Maka di sini kalau kita lihat, berlakunya pada zaman Nabi SAW, baginda sendiri memfasahkan nikah itu sendiri, yang berlaku pada Nabi SAW. Jadi bila kita kata adakah Nabi SAW itu zalim, tak adalah kita kata zalim, tapi sebab itu Nabi nak cerita hak pasangan, bukan hak pada lelaki saja, tetapi ia jatuh pada hak perempuan. So perempuan bila tengok suami dia sopak, sebelum ni tak tahu, bila dah tahu dia sopak, maka isteri berhak bawa ke mahkamah untuk supaya hakim memfasahkan. Ya,
Jadi kalau lelaki ada dua cara. Sama ada lelaki itu dia nak dia minta hakim fasahkan, dia tak jatuh talak, ya, ataupun dia minta supaya dia sendiri yang jatuhkan talak. Itu there's no problem lah, tak ada masalah. Benda itu tidak menjadi isu dan tidak menjadi masalah. So kalau perempuan, dia mesti bawa benda itu dekat hakim yang tentukan sama ada difasahkan atau tidak. Baik, menurut riwayat Imam Asy-Syafi'i daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa dia pernah memisahkan pasangan suami isteri yang menghidap penyakit kusta, sopak dan gila. Ini hujah jugalah, ya. Kenapa penyakit ini boleh difasahkan ataupun difarakkan, ya, tanpa jatuh talak, pernikahan itu batal, maka ia dikira sebagai fasah. Ketika itu pasal apa? Sebab hakim selepas Nabi SAW, siapa hakimnya? Sayyidina Abu Bakar, sebab jadi khalifah. Selepas Sayyidina Abu Bakar, siapa jadi khalifah? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika dia jadi khalifah, dia lah hakim. Dia yang boleh menjadi wali hakim kalau yang tak ada wali. Dan begitu juga dia boleh memfarakkan ataupun memisahkan mana-mana kalau yang kita lihat pasangan yang berhak untuk mendapat fasakh itu sendiri. Ya, hal ini tentulah berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabit dalam sebuah hadis yang sahih. Ya, Nabi kata, firra minal majzumi kama tafirru minal asadi. Yang bermaksud, larilah daripada orang yang berpenyakit kusta, ya, seperti mana kamu lari daripada singa. Ya. Itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita lihat sunnatullah dalam memperincikan kehidupan kita ni, tuan-tuan. Iaitu kita kata Islam ini the way of life. Maka kalau kita tahu penyakit itu berjangkit, maka jangan cek penyakit. Nabi kata elakkan diri. Bukan kita nak menghina, tapi itu hak kita, kehidupan kita sebagai manusia untuk mengelakkan kita daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Menurut Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala lagi dalam kitab Al-Um, kusta dan sopak menjangkiti pasangan dan hampir tiada seorang pun yang selesa bersetubuh dengan orang seperti ini. Ya. Baik, maksudnya kalau orang yang sopak kusta ni, tuan-tuan, dia boleh menjangkit pada pasangan, tapi bila orang tak selesa lah, tak selesa, dia pun tak nak kena sakit, ya, dia pun tak nak ada penyakit yang menggelikan, ya. Ada orang tu dia memang badan dia berkudis satu badan. Itu antara penyakit yang aib jugalah. Ya, dia boleh menimbulkan rasa geli. Ya, geli tu bukan nak menghina, tapi itu hakikat. Itu hakikat. Kita nak yang bersih. Kalau kita tengok orang luka, kaki dia berlubang macam mana tu, itu satu benda yang boleh dikatakan aib jugalah. Aib, dan benda ini hak suami atau isteri untuk memfasahkan. Ya, tapi kalau dia redha, tak ada masalah. Redha, tak kisahlah, sopak pun sopak lah, aku sayang juga, tak ada masalah, boleh je, tak ada masalah, asalkan redha. Tapi kalau tak redha, boleh minta fasakh. Baik, aib yang khusus kepada isteri seperti faraj yang tersumbat oleh tulang atau daging. Ya, suami yang mendapati faraj isterinya tertutup oleh tulang atau daging boleh memfasahkan perkahwinannya. Ya, baik, hal ini kerana penyakit tersebut menghalang persetubuhan yang merupakan tujuan perkahwinan. Sama jugalah, ya. Begitu juga aib yang khusus pada suami seperti zakar terputus atau mati pucuk. Isteri yang mendapati zakar suami terputus atau mati pucuk berhak memfasahkan perkahwinan, iaitu melalui hakim. Ya. Al-Imam Al-Mawardi menyatakan bahawa perkara tersebut disepakati oleh para ulama ijma'. Maksudnya aib melibatkan seksual ini ijma'. Maksudnya boleh diminta fasakh. Nampak? Okey, hal ini adalah kerana aib tersebut menghalang maksud perkahwinan sebagaimana aib di pihak isteri. Yang samalah, suami isteri, dua-dua aib. Pasal apa? Hak seksual ini adalah hak suami dan isteri. So kalau suami tak dapat hak seksual, dia boleh minta fasakh. Dan begitu juga kalau isteri tak dapat layanan seksual daripada suami, dia boleh minta fasakh. Ya. Bahkan dalam mahkamah syariah, dalam isu kontemporari ditetapkan kalau suami tidak melayani seksual isteri selama 4 bulan, setahun, selama setahun dia tak berkelamin dengan isteri, dia macam malas, dia apa,
boleh minta fasakh. Dia boleh minta fasakh. Macam mana nak isbat yang nanti kita akan belajar selepas ini. Baik, aib selepas nikah. Aib yang dinyatakan sebelum ini, jika berlaku selepas akad nikah kepada suami atau isteri, mereka tetap berhak untuk memfasahkan perkahwinan. Ya. Sama seperti sebelum perkahwinan, sama ada ia berlaku sebelum pertubuhan atau selepasnya. Ya. Atau nama yang menghalang ke persetubuhan seperti mati pocok atau tidak menghalangnya seperti gila. Ya, so bila berlaku, ya, dia fasah ni berlaku selepas pernikahan. So selepas pernikahan dia boleh menuntut fasah walaupun sudah berlakunya persetubuhan. Contohlah kan, so bila dah berlaku persetubuhan, dia nampak isteri itu ataupun dia nampak isteri itu dia sopak, ya, dia sopak, dia boleh minta fasah. Ya, dia boleh minta fasah itu sendiri. Ya, tapi bezanya kalau sebelum perkahwinan dan selepas perkahwinan dia ada perbezaannya. Ya, so katakanlah dia bersetubuh, dia pun nampak dekat belakang isterinya ada sopak, ada benanah kudis dan sebagainya. Jadi lepas bersetubuh tu barulah dia tak timbul rasa dia nampak suami ada macam ada nanah, ada macam penyakit kulit yang berjangkit kat belakang tu, ya, maka dia pun lepas bersetubuh tu dia kata nak pergi mahkamah lah, saya tak boleh dengan abang lah, ini baru sekali, tapi kalau hari-hari, kalau bila-bila lagi nak bersama dengan abang, saya tak boleh nak hidup macam ni. Ya, jadi nak pergi mahkamah, jumpa hakim supaya hakim batalkan, supaya hakim menggugurkan perkahwinan ini. Ya, boleh tak? Boleh berlaku. Hakim dah pastikan ini penyakit yang menjijikkan, maka jatuh fasah, perkahwinan itu dibubarkan, maka wanita itu tidak mendapat mahar, dan begitu juga wanita itu tidak ada rujuk. Tidak ada rujuk maksudnya suami tak boleh rujuk dalam keadaan edah. Tapi edah ada tak? Edah tetap ada. Sebab apa? Sudah berlaku persetubuhan. Tapi kalau tidak berlaku persetubuhan, difasahkan terus, ada edah tak? Tak ada edah. So edah macam mana selepas fasah nikah? Iaitu selepas berlakunya persetubuhan, al-madkhul. Ya, al-madkhul maksud di sini berlakunya persetubuhan. So difasahkan. Tengok kalau wanita yang normal biasanya ada haid 3 kali suci. Manakala wanita yang mengandung selepas dilahirkan anak. Dan begitu juga berlakunya kalau perempuan yang dah tua, macam mana? 3 bulan katakanlah yang menopause, tak ada haid, tak ada apa, maka dia punya eddahnya 3 bulan qamariyah. Nampak tak? Jadi ikut turutan macam tu kalau berlaku selepas dukhul. Ya. Baik, bagaimana aib yang boleh dirawat? Faraj yang tersumbat oleh tulang atau daging yang boleh dirawat melalui pembedahan dengan persetujuan isteri, maka suami tidak lagi berhak memilih untuk memfasahkan perkahwinan tersebut. Katakanlah isteri itu dia ada tulang ataupun daging, maksudnya suami tak boleh menikmati farajnya macam mana. So, okey, kalau tak nak fasah, awak kena melakukan pembedahan. Ya, pakai duit awak sendiri. Nampak tu. Ya, pergi dekat apa. Jadi kalau setuju, suami tidak boleh memfasahkan nikah. Tidak boleh menuntut fasah daripada hakim. Ya. Tetapi kalau isteri menolak, tak nak abang, saya takut dah bedah-bedah ni semua. Ya, kalau awak tak nak bedah, awak nak biar macam ni saja. Jadi boleh minta fasah. Tapi kalau isteri setuju nak melakukan pembedahan untuk buang daging ataupun tulang itu, tapi suami nak minta fasah, hakim tidak boleh bagi fasah. Ya, hakim suruh melakukan pembedahan. Tapi kalau pembedahan itu gagal, masih tidak boleh melakukan seks dan sebagainya, barulah hakim itu menjatuhkan fasah. Begitu juga penyakit gila, sopak dan kusta yang boleh dirawat melalui kaedah perubatan. Ya, hal ini adalah kerana sebab yang boleh memfasahkan, fasah telah gugur. Sama juga, ya, kalau yang mati pucuk boleh diubati, disahkan oleh doktor kata okey, ni mati pucuk ni kalau makan ubat, ada treatment dia boleh baik, okey.
So tak boleh difasahkan. Ya, maksudnya isteri tidak boleh menuntut fasah. Itu pun sama juga. Kalau kata isteri kata hakim, saya ni dah berapa kali minta supaya dia berubat, dia tak nak berubat, di ego ni. Ya, sampai setahun lah saya tak merasa hubungan seksual. So hari ni saya dah tak tahan sangat, saya nak minta fasah. Ya, hakim kata kenapa tak berubat? Saya okey lagi lah, ini tiba-tiba nak suai. Ini lelaki ego dia macam-macam. Sama juga kalau bab yang kalau dah pasangan dah lama tak ada anak kan. So bila dah lama tak ada anak tu, maka isteri pergi cek. So bila isteri pergi cek, dia ajak suami sekali, saya okey lah, awak tu pergi dia cek. Sekarang ni masalah yang berkait rapat dengan kemandulan ini bukan lelaki, perempuan saja. Lelaki pun ada 40% dekat Malaysia ni tuan-tuan. Ya, kajian menunjukkan, membuktikan bahawa kemandulan adalah perempuan 60% lebih banyak lah, tapi kemandulan juga disebabkan lelaki 40%. Jangan main-main. So benda ini berlaku. So, kadang-kadang bila suami yang ada masalah ereksi, dia segan ataupun ego, maka dia boleh menuntut fasah. Walaupun boleh berubat, tapi disebabkan suami ego, maka dia boleh menuntut fasah pasal kedegilan suaminya itu, sehingga dia tidak mendapat hak nafkah batin daripada suaminya. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, hak memfasahkan perkahwinan. Ya, wali bagi perempuan berhak memfasahkan perkahwinan jika mendapat aib pada suami wujud sebelum akad nikah. Ya, sama ada perempuan itu bersetuju atau tidak. Ya, hal ini disebabkan wali akan berasa malu dengan aib tersebut. Maksudnya berhak memfasahkan nikah sebelum akad nikah. Sebelum akad nikah, memfasahkan perkahwinan. Jika ini maksudnya dia nak minta, dia nak menentang lah, dia nak menentang, dia tak setuju, dia tak kasih perkahwinan itu diteruskan. Baik, ya, okey. Wali ni dia boleh memfasahkan nikah selagi mana belum berlaku persetubuhan. Ya, selagi mana sebelum akad nikah dia boleh halang pernikahan itu. Tak boleh, aku tak benarkan. Pasal apa? Pertama, disebab aib yang ada pada suami itu. Aku tahu dia penyakit sopak, doktor dah bagi tahu, dia sorokkan. So dia boleh memfasahkan. Hakim boleh menghalang wali perempuan itu tidak menikahkan, membatalkan majlis perkahwinan itu. Ya, dan selepas nikah, habis nikah, dapat surat doktor pula yang si suami itu ada penyakit yang berbahaya, penyakit mental dan sebagainya, yang boleh membahayakan isteri, maka dia minta fasah. So hakim boleh fasahkan dengan ada bukti lah. Bukti itu maksudnya ada pakar psikiatri ke mengatakan suami dia ni dah tak sioma, tekanan perasaan dan sebagainya, maka dia boleh fasahkan. Tapi apabila sudah berlakunya persetubuhan, dia tak boleh minta fasah. Yang ada hanya fasah pihak isteri saja. Nampak tak? Dah berlaku persetubuhan, dah duhul, dah sudah, alamak aku tak boleh, bapa si ayah tu tak boleh nak bawa pergi dekat mahkamah untuk memfasahkan. Nampak tak? Ya, sebab dah bersetubuh. Tapi kalau bersetubuh, dia boleh meminta untuk difasahkan walaupun si perempuan tu tak redha. Macam contoh kita pernah cakap kan, kita cakap kafaah daripada sudut keturunan. Keturunan Bani Hashim, bangsawan. Katakanlah perempuan itu keturunan bangsawan, ataupun dari segi sudut kafaah, perempuan itu kaya, lelaki itu miskin. Ya, bapa tu tak redha anak dia yang berketurunan bukan Bani Hashim berkahwin dengan anaknya Bani Hashim, ya, ataupun Quraisy. Ya, dia tak redha anaknya yang kaya berkahwin dengan lelaki miskin. So selepas nikah, iaitu sebelumnya berlaku persetubuhan, maka si bapa boleh pergi mahkamah, aku nak, wahai hakim, tuan hakim, tolong batalkan pernikahan, bubarkan pernikahan ini. Pasal apa? Sebab tak ada kafah. So nak tak nak, itu hak wali, maka boleh jatuhnya hukum fasah walaupun perempuan tak redha sekalipun. Tapi kalau sudah berlakunya fasah, itu hak perempuan untuk memfasahkan nikah kalau tidak ada apa kata orang dari segi sudut kafaahnya, ya, ataupun aib dan seumpamanya. Baik tuan-tuan. Okey tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu. Okey,
fasah dilakukan dengan segera, maksudnya pilihan memfasah perkahwinan dengan aib tersebut hendaklah dilakukan dengan segera. Hal ini kerana fasah disebabkan aib, suami isteri hendaklah segera menyatakan ketidakredaannya. Bila dah kahwin, dia tahu, dia nampak macam tu, cakap, aku tak redha, aku tak boleh hidup sama dengan kamu. Cakap. Sebab apa? Kalau berlaku tengah malam, takkan tengah malam nak bagi mahkamah. Ya tak? Kena cakap, kena lafazkan cepat-cepat. Jangan diam 2-3 hari, itu batalnya fasah tu. Bila nampak, once saya tahu ada aib pada pasangan itu, dia kena suarakan cepat-cepat, saya tak boleh dengan kamu, tak boleh dengan keadaan macam ni. So bila dia cakap, besok saya nak pergi mahkamah minta fasah nikah, so baru boleh minta fasah. Tapi kalau dia tak menyatakan ketidakredaannya, mengambil masa yang lama, nampak ada nanah, ada bisul yang apa semua lah, macam ada penyakit kusta, sopak kan, dan dia macam mana tu, Allahu Akbar, geli lah. Siap seminggu, lepas seminggu barulah jumpa hakim, saya nak minta fasah. Saya nak minta fasah pasal apa? Sebab isteri saya ada penyakit kusta, sopak, penyakit yang mencangkit. Bila kamu tahu? Seminggu lepas. Kenapa hari ni? Kalau ditangguhkan, maka batal fasah tu. Maka sama ada kalau lelaki tu dia boleh minta cerai, lelaki tu ceraikan isteri, jatuh talak, tinggal lagi 2, ataupun si isteri tu kalau dia tangguh-tangguh dalam keadaan dia tahu, maka dia boleh minta khuluk, tebus talak, dia bayar, minta ceraikan. Ataupun dia minta baik pada suami, tolong ceraikan, tapi better tebus talak lah. Baik, jika seorang daripada pasangan itu mengetahui aib pasangan tetapi mendiamkan diri, maka gugurlah hak untuk menuntut fasahnya. Dapat tahu aib, terus cakap, abang mati pucuk, saya tak redha, kena cakap. Kalau diam lama-lama, maka fasah tu tak ada hak lagi dah. Walaupun 1 hari, dia kena cakap. Tahu aja kena cakap, kena jelaskan, maka gugurlah haknya untuk menuntut fasah. Lainlah jika dia tidak mengetahui haknya itu. Oleh itu, hak menuntut fasah tersebut tidak gugur. Kalau dia tak tahulah, maksudnya dia ni jahil dalam bab munakahat. Dia tak tahu bahawa kalau ada aib boleh tuntut fasah. Dia tak tahu. Lepas sebulan baru dia tahu, rupanya boleh tuntut fasah. Selamanya aku diam ni, aku tak tahu hak aku, tak ada siapa bagi tahu hak aku. Itu tak apa, tidak menjatuhkan. Sebab apa? Atas kejahilan dan ketidak pengetahuannya tentang perkara itu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan ke? Soalan nanti kita boleh tutup pada penghujung ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Permohonan fasah perlu dikemukakan kepada hakim. Suami atau isteri tidak boleh memfasahkan perkahwinan disebabkan aib tersebut bersendirian. Aku fasahkan nikah, kata suami, tak boleh. Isteri kata aku fasahkan nikah, tak boleh. Dia kena jumpa hakim. Maksudnya mestilah membawa perkara itu ke mahkamah untuk menuntut fasah. Jika hakim mendapati aib itu benar-benar wujud, maka hendaklah dia memfasahkan. So fasah ini adalah hakim yang mengesahkan. Tak boleh daripada pihak perempuan ataupun pihak lelaki saja yang mengesahkan diri sendiri. Baik, tempoh dalam masalah mati pucuk, ini disebutkan, disebutkan jika suami terbabit dalam penyakit mati pucuk, hakim hendaklah memberi tempoh selama 1 tahun qamariah. Hal ini kerana kemungkinan mati pucuk boleh disembuhkan dengan perubahan musim. Mungkin musim panas dia tak bangun, tapi musim sejuk dia bangun. Tapi zaman sekarang ni dia tak ada isu lah, dia boleh jumpa doktor boleh sahkan. Jadi mati pucuk ni tidak boleh diubati, disebabkan sebab-sebab tak dapat nak dielakkan. Mungkin ada sebab kencing manis ke, ataupun disebabkan macam-macam faktor-faktor tertentu. Jika aib itu hilang dalam tempoh tersebut, maka perkahwinan diteruskan. Sekiranya tidak, perkahwinan itu hendaklah difasahkan. Maksudnya kalau mati pucuk, dia boleh tunggu 1 tahun. Kalau 1 tahun tak baik juga, maka fasah. Hal ini berdasarkan daripada hadis yang bermaksud daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang berkata tentang lelaki yang mati pucuk, dia diberikan tempoh selama 1 tahun kalau dia mampu mengatasinya. Jika tidak, kedua-dua suami isteri itu dipisah. Isteri tersebut berhak mendapat mas kahwin dan hendaklah bereddah. Jadi perempuan yang walaupun difasahkan,
dia mestilah juga dikira sebagai beredah juga, dia kena melalui proses beredah. Ya. Sebab apa? Sebab kemungkinan berlaku persetubuhan tapi mungkin tak sempurna dan sebagainya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Dah 9.30 dah, cepat masa berlalu. Okey. Baik, bagi saya, kalau tak tahulah kalau dalam pengamalan dalam mahkamah macam mana, saya tak pasti. Ya, adakah kena tunggu setahun ataupun dapat surat doktor? Hakim boleh serahkan pengesahan daripada doktor. Kalau doktor tu kata tidak ada ubatnya, maka boleh dijatuhkan fasah serta-merta. Dia kata penyakit mati pucuk ni terlalu kronik, tidak cukup masa setahun, mungkin mengambil masa bertahun-tahun. Contohnya doktor kata boleh sembuh, ya, tapi tak cukup setahun, mungkin memakan masa 2-3 tahun, maka hakim boleh fasahkan. Takkan si isteri nak tunggu 2-3 tahun. Ini tidak adil, ya. Tapi kalau doktor kata okey, disahkan ikut pengalaman doktor ataupun pengamalan kami, dia boleh disembuh dalam tempoh sebulan, 2 bulan. So hakim tidak boleh menjatuhkan fasah itu sendiri ataupun tidak boleh membubarkan perkahwinan. Tapi kalau doktor kata boleh sembuh tapi take time, biasanya 2-3 tahun ataupun 5 tahun, itu ya, walaupun ada harapan untuk sembuh tapi lebih daripada setahun. Ya, kalau doktor kata okey, biasanya boleh sembuh dalam tempoh 9 bulan, perempuan kata takkan saya nak tunggu 9 bulan. Ya, tapi memang dan nas kata macam tu, kita kata ya, doktor kata tak apalah, setahun. Sama juga dengan perempuan yang kena masalah daging tu kan, suami kena sabarlah, ya, kena tunggu setahun. Dan kalau dibaik, kalau hilang sendiri ke, itu boleh disabitkan, boleh tidak boleh jadikan fasah. Baik, cara mensabitkan mati pucuk, semua aib boleh sabit dengan pengakuan dan laporan doktor. Nampak zaman sekarang lah. Kalau zaman dulu tabib dia, tapi zaman sekarang ni dia dikira sebagai doktor lah, doktor yang tentukan. Tapi mati pucuk perlu disabitkan dengan pengakuan suami di hadapan hakim. Maksudnya pengakuan suami sendiri. Kalau suami tak nak mengaku, boleh ambil surat doktor yang mengesahkan lelaki ni fulan sekian. Atau dengan sumpah isteri apabila suami enggan bersumpah atau menafikan dirinya mati pucuk ketika meminta hakim buat demikian. Ya, ada suami ego, dia tak mengaku, saya tak ada mati pucuk, mana ada. Yang seksa isteri, dia kata demi Allah, ya, dah setahun dia tak sentuh saya, dah 2 tahun saya sabar je. Ya, ni jumpa lelaki lain yang sihat, saya nak kahwin dengan lelaki lain, saya pun nak ada zuriat juga. Dia hak dia lah, itu hak perempuan. Ya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kesan daripada perkahwinan yang difasahkan kerana aib. Ya, fasah yang dituntut oleh suami atau isteri kerana aib tersebut mungkin berlaku sebelum atau selepas persetubuhan. Ya, boleh berlaku. Maksudnya fasah itu tak kira lah, walaupun selepas berlakunya persetubuhan tetap juga boleh dituntut fasah, sama ada daripada suami ataupun isteri kepada hakim. Ya, atau aib itu wujud sebelum persetubuhan atau selepasnya. Ya, selepas persetubuhan dah kahwin 2-3 bulan, tiba-tiba muncul aib, pun tetap juga boleh dituntut fasah itu sendiri. Contoh kalau dah 10 tahun kahwin, tiba-tiba suami mati pucuk, itu hak isteri dapatkan, ya, maka aib itu dia boleh jumpa hakim, suami saya dah tak sehebat macam dulu lagi dah, contohnya lah, kita bukan menggunakan bahasa lucah, tak boleh, dan dia memang tak boleh lagi dah, tak upaya nak masukkan kemaluannya ke dalam dia punya tu, ya. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, jika fasah berlaku sebelum persetubuhan, isteri tidak berhak mendapat mas kahwin atau mut'ah. Ya, samalah. Kalau fasah itu berlaku, samalah kalau cerai sebelum, tapi kalau bercerai sebelum persetubuhan, ya, didapat separuh mahar. Tapi kalau fasah tak dapat sama sekali. Ya. Dalam hal ini, jika pun aib itu berlaku pada suami tetapi isteri tetap memohon fasah. Maksudnya walaupun fasah itu daripada isteri, walaupun daripada suami, tetap juga isteri tidak dapat apa-apa. Oleh itu suami tidak wajib memberikan apa-apa kepadanya, walaupun fasah itu datang daripada suami, bukan salah isteri.
dia yang minta, suami yang minta, ya, ataupun daripada isteri, tetap juga tidak akan dapat apa-apa. Jika aib itu berlaku pada isteri, dia juga tidak mendapat apa-apa hak kerana fasakh itu berpunca daripadanya, ya. Jadi walaupun aib tu daripada isteri, sama jugalah tak dapat. Walaupun aib tu daripada suami, tetap juga tak dapat mahar, tak dapat mas kahwin. Begitu juga aib daripada pihak isteri pun tak dapat juga, ya. Dalam hal ini seolah dia yang menuntut fasakh, ya. Baik, jika fasakh berlaku selepas persetubuhan disebabkan aib yang berlaku seiringan dengan akad nikah, atau yang berlaku di antara waktu akad nikah dan persetubuhan dan tidak diketahui oleh suami, maka isteri berhak mendapat mas kahwin mithil. Ya. Maksudnya jika fasakh berlaku selepas persetubuhan disebabkan aib, ya, yang berlaku seiringan dengan akad nikah, ya, atau yang berlaku antara akad nikah dan persetubuhan, ya, yang tidak diketahui oleh suami, maka berhak mendapat mas kahwin mithil. Maksudnya kalau aib itu tak dapat diketahui kecuali selepas persetubuhan, maka si isteri tetap juga mendapat mahar mithil. Tapi kalau dia sebelum persetubuhan, walaupun maka dia tak dapat apa-apalah, ataupun hak ini disebutkan sebagai berlakunya sebelum persetubuhan. Dia tidak merasai apa-apa kemanisan. Tapi kalau selepas persetubuhan, suami itu dia dapat tahu selepas aib itu selepas persetubuhan, maka dia dapat mahar mithil. Sebab apa? Suami dapat merasai kemanisan isterinya itu. Maka jika fasakh berlaku selepas persetubuhan disebabkan aib yang juga berlaku selepas isteri, selepasnya isteri, wajib diberikan semua mas kahwin yang dinyatakan dalam akad. Jika fasakh berlaku selepas persetubuhan disebabkan aib yang juga berlaku selepasnya isteri, wajib diberikan semua mas kahwin yang dinyatakan dalam akad itu, ya, selepas persetubuhan. Sebab dia dah rasa lah, dah rasa kemanisan itu. Hal ini adalah kerana mas kahwin telah wajib disebabkan persetubuhan. Kalau belum persetubuhan, dia tak dapat walaupun sikit. Tapi kalau bercerai sebelum setubuh, dia dapat separuh. Sama juga lah. Hal ini adalah kerana mas kahwin telah wajib disebabkan persetubuhan sebelum wujudnya sebab untuk memfasahkan perkahwinan itu, ya. Oleh itu fasakh yang berlaku tidak mengubah kewajipan memberi mas kahwin, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir sebelum kita tutup, mas kahwin tidak boleh diambil semula. Ya. Suami tidak boleh mengambil mas kahwin semula daripada wali atau isteri yang menipunya kerana dia telah melakukan persetubuhan yang dinilaikan dengan akad nikah. Maksudnya dah kahwin bersetubuh. Lepas bersetubuh baru nampak aibnya, kusta dan sebagainya. So awak tipu saya, ya. So maka dikira sebagai apa? Tak boleh menutup balik. Sebab apa? Dia dah bersetubuh, dah merasa manisannya, maka dia tak berhak untuk dapat. Tapi kalau dia tak dapat, ya, maksudnya tak bersetubuh, lepas akad nikah tu baru nampak, maka berhak dia minta balik. Nampak tu. Contoh, isteri atau wali berdiam diri tanpa memberitahu suami akan aib isteri yang wujud sebelum persetubuhan, ya. Itu contoh je lah, ya. Ada satu soalan, isteri baginda yang difasahkan itu dikirakan sebagai pada ummahatul mukminin juga ke tidak? Doktor yang memberi laporan itu boleh ke daripada kalangan bukan Islam? Ya, boleh. Khunsa yang ada satu je alat berfungsi, satu lagi hiasan, boleh ke kahwin dengan difasahkan? Kalau khunsa yang disahkan oleh doktor, yang dia di perempuan, maksudnya boleh kahwin. Tapi kalau khunsa muskil, tak boleh kahwin, ya. Tapi kalau memang khunsa yang memang disabitkan dia itu adalah kemaluan, ada kemaluan lelaki tapi tak berfungsi, tapi dia memang disahkan ada rahim, dia ada haid, ya, ada keperempuanannya, maka boleh kahwin, tidak menjadi masalah, ya. Baik, jikalau tak ada apa-apa soalan lagi, insya-Allah setakat itu saja yang dapat kongsikan. Insya-Allah kita bertemu pada hari Rabu, kita akan masuk bab talaq. Wallahu taala a'lam. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.